الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت عالم الغيب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق يا رزاق وكلنا مسهلا، وبالخير يا فتى فافتح لنا يا الله بالهدى وبلغ كلنا يا عليم فاضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dipilih, dijemput oleh Allah menjadi tetamu-tetamunya di dalam taman-taman syurga, di dalam majlis ilmu. Tidak ada seorang pun yang hadir di dalam majlis ilmu ini kecuali mereka adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah hamba yang dihimpunkan oleh Allah di dalam majlis ilmu, melainkan mereka adalah orang yang akan Allah mudahkan untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak adalah orang yang berhimpun di dalam majlis ilmu kerana Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang Allah akan selamatkan daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah kerana memilih kita pendosa ini, yang lupa, yang leka, yang lalai ini, yang banyak ghaflah ini, yang cintakan dunia ini, yang masyghul fikiran kita, masyghul hati kita, masyghul segala anggota kita berusaha mencari keduniaan pagi, petang, siang, malam. Namun Allah Ta'ala masih tidak jemu memilih kita, menjemput kita, menghimpunkan kita, serta diberi kelebihan-kelebihan seperti mana yang Allah beri kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara hati kita daripada niat yang tidak baik, niat yang tidak sepatutnya, niat yang menjadi asbab apa yang sedang kita kerjakan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, muhibbin rahimakumullah. Mudah-mudahan antum semua, kalian semua senantiasa di dalam rahmat Allah, dalam ridha Allah, dalam kasih sayang Allah semuanya insya-Allah. Diberi kesihatan, keafiatan yang baik, yang berkah, diluaskan rezeki rohani dan jasmani yang berkah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita yang pertama tengok mana ni lalat baca satu kedua soseh ni Misbahul Munir, kita tauhid Misbahul Munir Jawi muka suara Jawi 36, Rumi 91. Rumi 91. Orang putih dia tak ada. Cuba ada cetakan baru orang putih pun tak ada. Atas dia dan makna Muhammad Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 13 daripada atas. 13 daripada atas.
Dan makna Muhammad. Dan makna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 berapa ni Mak? Rumi? Jawi? 36. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, dan makna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pesuruh Allah Ta'ala itu, yakni yang dikehendaki dengan perkataan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Apa yang dikehendaki di situ? Jadi kita kena tahulah. Ini kita kena fahamlah sebagai orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Wajiblah bagi kita memahami apa yang kita imani di dalam hati kita. Dan makna yang dikehendaki dengan perkataan Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah Ta'ala. Yang dikehendaki apa dia? Ialah makna yang dikehendaki daripada Muhammad itu pesuruh Allah, ialah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu seorang manusia. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan, dia manusia. Dia manusia. Ini akidah kan ni kata. Ini macam mana orang boleh etikot yang Muhammad itu Tuhan pula? Itu penting kita ngaji ni. Fardu ain ni yang buat main-main. Fardu ain ni kalau buat main-main bahaya kan. Akibat tak berpegang teguh dengan fardu ain itulah. Tauhid itulah boleh percaya fahaman yang pelik-pelik. Budak kecil pun tahu Muhammad itu utusan Allah. Ada pula yang mengatakan Muhammad itu Tuhan. Murtad tu na'udzubillah min zalik. Yang mengaku, yang mendakwa demikian murtad, kufur. Dan orang-orang yang membenarkan dakwaan itu pun turut kufur juga. Jadi bila kita tahu yang sebenar-benar akidah yang betul, kita tak akan terima. Wajib kita menafikan, wajib kita tolak sungguh-sungguh. Mana boleh dikatakan Muhammad itu Tuhan? Tak ada. Muhammad itu manusia sama macam kita, makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dilantikkan akan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melantik akan dia ni? Oleh Allah Ta'ala. Jadi yang melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pesuruh Allah, menjadi rasul, menjadi utusan itu Allah sendiri. Allah yang melantik, bukan rakyat yang melantik, bukan penduduk di situ yang melantik dia, bukan manusia yang melantik dia. Bahkan Tuhan yang menciptakan alam inilah yang memilih baginda, yang melantik baginda menjadi utusan Allah, menjadi utusan Allah Ta'ala. Allah yang melantik. Tidak boleh jadi Nabi, tidak boleh jadi Rasul melainkan dengan perlantikan daripada Allah. Tidak boleh menjadi Nabi ataupun Rasul dengan berusaha bersungguh-sungguh, bermati-matian melakukan amal soleh. Tak boleh naik darjat. Sekuat mana pun hamba Allah Ta'ala itu beribadat sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hidupnya, berqiyamul lail, mengabdikan diri kepada Allah malamnya, siangnya berpuasa dan sebagainya. Tidak bersentuh dengan maksiat, hatinya bersih, suci dari sebarang penyakit.
tidak boleh menaikkan martabat mereka menjadi nabi, lebih-lebih lagi rasul. Tak boleh. Itu wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad dalam hati. Tidak boleh diusahakan pangkat menjadi nabi dan rasul, tak boleh diusahakan. Kerana ia semata-mata pilihan Allah Ta'ala, perlantikan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada di antara manusia yang mendakwa dia adalah rasul ataupun nabi dengan sebab kehebatannya melakukan ibadat, itu semuanya sesatlah. Itu fahaman yang sesat, lagi menyesatkan. Jangan kita ikut pula. Walaupun dia ada kepelikan, walaupun nak berlaku benda pelik-pelik pada diri dia, walaupun berlaku perkara-perkara yang menyalahi adat pada diri dia, tak boleh dibenarkan. Habis dah, tertutuplah perlantikan Nabi dan Rasul selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda lah yang terakhir sekali. Tak ada dah Nabi Rasul selepas daripada dia. Jadi menjadi Rasul, menjadi utusan Allah. Allah Ta'ala mewahyukan hukum hakam yang tertentu kepada baginda, undang-undang yang tertentu kepada baginda, amalan-amalan yang tertentu kepada baginda untuk diamalkan serta untuk disebarkan. Mengajak orang lain beramal dengan apa yang telah baginda terima daripada Allah. Itu Rasul. Adapun nabi-nabi yang bukan rasul, Allah Ta'ala menurunkan kelebihan-kelebihan amalan-amalan tertentu, wasiat-wasiat tertentu hanya untuk amalan mereka sahaja, bukan untuk diajak disebarkan kepada orang lain. Itu perbezaan di antara nabi dan rasul. Nabi ni Allah wahyukan hukum hakam, contohnya peraturan-peraturan tertentu, amalan-amalan tertentu hanya untuk amalan diri mereka sahaja, bukan untuk menyebarkan, mengajak orang ramai seperti mana yang berpangkat rasul. Dan pesuruh untuk menghimpun, untuk menyampaikan segala barang tu makna perkara yang diwahyu kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan segala makhluk. Jadi Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya contohnya di antara perkara yang Allah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang ketuhanan, mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Tuhan, menafikan yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara selain daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita ataupun mengajar umatnya bagaimanakah cara untuk melaksanakan pengabdian diri, mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana cara mengabdikan diri kepada Allah, apa undang-undang, apa peraturan-peraturan, apa pantang larang. Selain daripada itu, Allah Ta'ala mewahyukan kepada baginda tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan perkara yang gaib, contohnya supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menceritakan, mengkhabarkan kepada umatnya tentang akhirat, tentang kiamat, tentang dosa, tentang pahala dan sebagainya. Wajiblah kita terima, wajib kita terima apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena terima, kena hayati, kena pakai, barulah padan dengan kita nak meraihkan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekadar berseronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak memperdulikan ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis Maulid ramai, fardu ain kosong surau. Sebab apa Maulid ramai? Ada makan-makan, ada kambing. Saya dah bagi tahu itu.
kambing ni dia punya karamah dia lebih besar daripada Tok Guru lagi. Tok Guru datang orang tak ramai, kambing datang penuh surau. Sini dah buat maulid belum? Dah, ramai tak kita? Mana ramai amalan ni? Usahakan tiap-tiap malam sembelih kambing. Kalau nak bagi, saya ada satu tips nak bagi. Kalau kita nak surau masjid kita sentiasa ramai orang, panggil kambing. Hari Jumaat kali itu, Assalamualaikum ahli qaryah, dimaklumkan minggu depan sepanjang minggu setiap malam jemput hadir kuliah padu fardu ain, tauhidnya, fiqhnya, tasawufnya, kerana ada kambing di surau. Tengok ramai. Tak payah sembelih, tambat je kambing kat dia. Sungguhlah kita bukan bohong. Kita tak ada kambing ke surau. Janganlah nanti kambing tak ada kambing pun datanglah. Bahkan majlis maulid tu hukumnya sunnah. Di dalamnya tidak diceritakan, diajarkan tentang ilmu-ilmu fardu ain secara khusus. Cuma nak membangkitkan kesedaran, nak membangkitkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ada pun nak belajar ambil semayang, nak belajar ambil wudu, nak belajar mandi wajib, nak belajar akidah, nak kenal Tuhan, nak kenal Rasul, nak kenal sifat mazmumah, mahmudah, cara nak ubat hati macam mana, tak ada. Tak ada. Sebab tu maulid Nabi pergi kelas fardu ain wajib datang. Wajib datang. Jangan dengan kita pergi ceramah-ceramah macam tu kita rasa dah cukup dah, kita dah jadi penuntut ilmu dah. Jangan terpedaya tuan-tuan. Jangan tertipu, jangan terpedaya. Betul dah tu maulid tu. Melahirkan rasa syukur kita kerana Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Rasul yang membawa rahmat pada sekalian alam. Adakah semata-mata berseronok dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita tak memperdulikan ajakan Nabi? Tak jadi. Nabi sedih juga dengan sikap kita macam tu. Nabi tetap bersedih juga dengan sikap kita yang macam tu, membelakangkan agama, meninggalkan ilmu-ilmu fardu ain. Nabi kata wajib menuntut ilmu laki-laki perempuan yang Islam. Maknanya Nabi suruh belajar ilmu. Tiba-tiba kita buat tak peduli, buat tak dengar, tak nak ikut. Tapi majlis maulid datang. Bukan tak bagus, tapi kalau maulid saja datang, fardu ain tak mengaji, itu tak bagus. Itu tak bagus. Jangan tertipu. Fardu ain wajib, tak boleh tinggal. Tak belajar fardu ain, duduk dalam dosa. Tak belajar tauhid, tak belajar fiqh, tak belajar tasawuf, tak belajar Quran, duduklah dalam dosa. Ngajilah, ngaji. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Allah utuskan seolah yang mana Nabi ni sallallahu alaihi wasallam merupakan guru yang nak mengajar kita umat bagaimana cara untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benar. Setelah daripada manusia itu tadi meyakini tidak ada Tuhan yang selain daripada Allah, lepas daripada itu kena abdikan diri kepada Allah. Bagaimana cara nak mengabdikan diri kepada Allah? Nabi ajar begini. Itulah yang kita nak kena belajar tu. Orang yang belajar, orang yang mengaji ni, khususnya fardu ain adalah orang yang mengambil peduli apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghargai apa yang dibawa oleh Nabi. Dia menghargai apa yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan mengajak kita mentauhidkan Allah saja. Nabi mengajak kita supaya solat begini dan begitu. Kemudian maka tidak nampak dan tidak terima akal, tak masuk akal akan seseorang yang dilantik dengan jadi pesuruh Allah Ta'ala itu
melainkan barulah masuk akal kita. Dia kata gitu. Jadi akal kita tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Tak nampak pada akal fikiran nak dikatakan seseorang itu utusan Allah, dilantik oleh Tuhan, membawa amanah daripada Tuhan, melainkan orang yang Allah lantik yang dipanggil Rasul tadi itu orang yang bersifat dengan sifat siddiq. Dia mesti benar. Dia mesti orang yang bersifat dan benar. Kerana kalau seandainya manusia itu tadi, seseorang itu tadi bersifat dengan dusta, bohong, tidak, maknanya akal kita tak boleh terima bahawasanya dia itu seorang utusan daripada Allah. Akal tak boleh terima. Macam mana nak kata kamu tu adalah utusan Allah, Rasulullah, tapi kamu pembohong, kamu pendusta? Akal tak boleh terima. Maksudnya mana-mana yang dilantik oleh Allah menjadi Rasul itu wajiblah ada sifat siddiq pada diri mereka. Mereka bersifat dengan benar. Dulu kita dah uraikan sifat benar Rasul. Benar dalam segala hal. Benar dalam segala hal, zahirnya, batinnya, benar semua. Benar semuanya, tindak tanduk, tingkah laku, perkataan, perbuatan, gerak-gerik, semua tak ada yang tak benar. Benar semua. Ni baru betul. Yang dalam mahkamah tu bohong je. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar, tu bohong je. Banyak yang nipu lah. Ni yang betul-betulnya, yang benar, tidak ada dusta sekali-kali. Sifat dusta Rasul itu mustahil, akal tak boleh terima. Barang siapa yang boleh menerima, barang siapa yang boleh percaya seandainya Rasul itu bersifat dusta, maka rosaklah imannya, kufurlah. Wajib kita beriman, walaupun meskipun apa yang dikhabarkan oleh Rasul itu perkara ataupun sesuatu yang tidak terjangkau di ilmu dan akal fikiran kita. Wajiblah kita mengiyakan, wajiblah kita menyungguhkan di dalam hati, kerana Rasul tidak sekali-kali berdusta dengan apa yang disampaikan. Jadi faedah daripada orang yang membenarkan Rasul ni, dia akan terima apa saja yang Rasul khabarkan, dia akan terima, dia akan percaya. Kemudian kesan daripada penerimaan di dalam hati itu terhadap apa yang dikhabarkan oleh Rasul, dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu bertepatan dengan apa yang diyakini di dalam hati, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya macam tuan-tuan malam hadirin hadirat malam ni, apa yang mendorong tuan-tuan datang ke surau, duduk bersimpuh di dalam masjid, di dalam majlis ilmu? Apa yang mendorong tuan-tuan? Keimanan tuan-tuan, kepercayaan yang ada di dalam hati tuan-tuan terhadap akhirat, terhadap ibadat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda keimanan, tanda-tanda kepercayaan yang ada di dalam hati itulah yang akan mendorong seseorang hamba itu mengabdikan diri kepada Allah, sehingga mereka sanggup mengorbankan masanya, waktunya, penatnya, duitnya dan sebagainya, kerana nak mengabdikan diri kepada Allah. Ni tuan-tuan sedang mengabdikan diri kepada Allah lah ni. Ini satu pengabdian lah ni. Inilah tanda-tanda tuan-tuan sedang mentauhidkan, mengesakan, membesarkan, mengagungkan Allah dengan ibadat. Sama ada membuat benda yang wajib ataupun meninggalkan yang haram. Allah tegak haram, ditinggalkan. Itulah tanda dia membesarkan Allah. Tanda dia membesarkan Allah. Allah kata jangan, ditinggalkan. Sama ada zahirnya ataupun batinnya. Yang diharamkan zahir pun ditinggalkan, yang diharamkan batin pun ditinggalkan, sebagai tanda-tanda dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, menjunjung perintah Allah. Tanda-tanda dia memperhambakan mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat hamba tadi.
Apa yang tuan dia suruh dia abdikan tanpa pertikaian tanpa pertikaian. Sebab dia sedar aku ni hamba, aku dimiliki oleh Tuhan. Maka apa yang diperintah oleh Tuhan aku kenalah buat. Sebab aku hamba, aku bukan tuan, aku bukan Tuhan, aku bukan tuan, aku hamba. Jadi dah bila hamba, apa yang Allah suruh kenalah aku buat. Tanpa mempersoalkan, tanpa merungut-rungut. Jangan merungutlah. Boleh tak nak merungut dalam ibadat? Dalam solat boleh tak nak merungut? Lepas solat boleh tak nak merungut? Boleh? Tak boleh kan? Orang lelaki dia bertanggungjawab mencari nafkah, susah payah, letih, lelah, boleh tak nak merungut? Tak boleh, kerana ibadah ni bukan sembahyang saja. Orang perempuan berkhidmat dengan suaminya, menguruskan rumah tangganya, penat, letih, lelah, begini begitu, itu adalah ibadah untuk mereka. Patut tak nak merungut? Patut ke tidak? Tidak. Orang lelaki memang jawab tidak. Orang perempuan patut tak nak merungut? Tak patut. Sebab apa? Itu ibadah kita. Ingat saja-saja ke tuan-tuan sapu sampah, lipat baju, kemah rumah, ingat saja gitu. Itu ibadah. Ibadah ni bukan saja baca Quran, bukan saja sembahyang, bukan saja mengaji. Berkhidmat kepada suami, menguruskan rumah tangga, menguruskan anak-anak, itu ibadah. Maka tidak sepatutnya merungut. Nanti takut jadi tak ikhlas pengabdian ini. Kenapa kita berkhidmat tadi? Taatkan suami. Kenapa taatkan suami? Kerana takut kepada Allah. Bukan sebab takut kepada suami. Kalau isteri berkhidmat dalam rumah tangga, berpenat lelah dalam rumah tangga kerana takutkan suami, dia salah. Dia salah. Bukan kerana takutkan suami, tetapi kerana takut kepada Allah, kerana Allah memerintahkan supaya menjadi isteri yang taat kepada suami. Jadi dia taat kepada suami, itulah tanda-tanda dia taat kepada Allah, tanda-tanda dia takut kepada Allah. Itu ciri-ciri isteri solehah. Dia berpenat lelah, dia tak merungut, sebab dia tahu ini ibadah aku, ini ibadah aku. Ini pengabdian diri aku kepada Allah, kerana Allah memerintahkan aku supaya berkhidmat, membantu suami. Gitu. Jangan merungut. Kalau merungut nanti kurang balasan, kurang keikhlasan. Jangan kita ingat ibadat itu sembahyang, menguruskan rumah tangga itu ibadat. Baik, jadi Rasul bersifat siddiq. Benar. Maka kita kenalah juga berusaha mencontohi akhlak Nabi SAW. Kenalah berusaha menjadi orang yang benar, walaupun mustahil nak meniru kebenaran Rasul SAW tu. Meskipun mustahil kita nak bersifat benar seperti Rasul tu mustahil. Pada adatnya mustahil. Tapi usaha nak menjadi orang yang benar. Zahirnya benar, hatinya benar. Kemudian selain daripada itu, selain daripada Rasul utusan Allah tadi mesti bersifat benar, selain daripada itu nak menjadi utusan Allah. Kalau mereka dusta, kalau seandainya Rasul itu tidak benar, dengan makna mereka bohong, mereka berdusta, mereka putar belit hukum-hakam Allah, mereka menipu, jadi membawa kepada rosaklah amanah-amanah Allah itu. Jadi maknanya mereka tidak amanah lah, jadi khianat lah. Maknanya Allah suruh sampai benda lain, dia sampai benda lain. Allah suruh bagi tahu, dia tak bagi tahu. Maknanya dia dah khianat dengan amanah yang Allah pikulkan ke atas diri dia, atas diri Rasul-Rasul tadi. Mana boleh.
Sebab tu akal kita tak boleh terima yang menjadi Rasul itu ada sifat dusta, akal tak boleh terima. Melainkan yang menjadi utusan Allah mesti bersifat benar, semata-mata benar, zahir batin, kerana membawa amanah yang besar daripada Allah. Kalau dia bohong, membawa kepada bohong pula khabaran daripada Allah. Kemudian amanah, jadi benar apa maksud benar? Benar perkataannya, benar tingkah lakunya, benar perbuatannya. Apa yang dikata, apa yang dikhabarkan oleh Rasul semuanya benar. Tak ada yang tak benar. Wajib kita mengiyakan, wajib kita menyungguhkan. Apa yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya benar. Jangan ada yang mempertikaikan apa yang Rasul buat waktu Rasul tu hidup. Sewaktu hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada buat begini, ada buat begitu. Di antara perbuatan Rasul apa? Menegakkan hukum Allah, mentadbir, menggunakan hukum Allah. Itu benar semua tu. Jangan pula kita kata tak benar. Jangan kita kata mentadbir, mengikut hukum Allah itu tak benar. Menjalankan hukum Allah Ta'ala itu benda yang tak benar. Kalau begitu dia dah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main, rosak akidah tuan. Yang keduanya amanah. Rasul tadi itu mestilah amanah. Apa maksud amanah ni? Tidak pernah melakukan sebarang dosa dan maksiat. Itu maksud amanah. Kepercayaan. Kepercayaan makna dengan makna Rasul alaihi wassalatu wassalam itu tidak sekali-kali melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala, sama ada perbuatan yang haram ataupun perbuatan yang makruh, sama ada pada zahir ataupun pada batinnya, sama ada waktu baginda kecil sehinggalah baginda dewasa dan wafat. Tidak pernah sekali-kali melakukan perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud amanahnya Rasul. Segala nikmat Allah yang Nabi dapat semuanya disyukuri. Tak ada satu pun nikmat Allah yang Nabi kufur. Semua nikmat Allah Nabi syukur. Tak sama macam kita. Cuba kita pandang diri kita. Tadi pertama dah, kita banyak tak benar, kita banyak bohong. Kita mengaku kita hamba Allah, tapi tingkah kita tak seperti hamba. Tingkah kita seperti tuan. Bohonglah tu. Lidah kita ngaku hamba Allah, aku hamba Allah. Bohong. Sebab sifat-sifat kehambaan tu tak ada lagi pada diri kita. Banyak kita bohong. Hati kita banyak dusta. Dalam solat kita banyak bohong. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada janji ngaku dengan Allah, lidah kita kata segala-galanya ini semua untuk Engkau ya Allah. Aku mengabdikan diri untuk Engkau ya Allah. Tiba-tiba kita menyemutukan Allah dalam pengabdian kita. Nak riya, nak orang kata, nak orang kenal, nak orang sanjung, nak orang puji. Jadi dalam solat kata segala-galanya untuk Allah. Tapi dalam hati kita ada yang kita persembahkan untuk selain Allah juga. Kita banyak dusta, banyak kita ni berbohong. Kita kata nak hidup atas dunia ni biarlah seimbang dunia dan akhirat. Bohong lagi. Kita hidup atas dunia ni kenalah seimbang, dunia dan akhirat kenalah seimbang. Betul ke seimbang tuan-tuan? Nak duduk dalam kuliah 1 jam seminggu pun tak sanggup. Seimbang macam mana tuan-tuan? Itu tempang tuan-tuan, bukan seimbang. Itu tempang. Bukan seimbang tu, tak ambil peduli tentang hukum hakam Allah, tapi sentiasa ambil peduli tentang benda-benda dunia, berita dunia, cerita dunia. Sentiasa kita update. Tapi berita tentang akhirat, berita tentang kiamat, berita tentang ibadah, kita buat tak tahu, tak ambil tahu, tak ambil berat. Mana seimbang? Bohong lagi. Banyak bohong dia.
Kemudian amanah, banyak nikmat Allah yang kita khianat. Allah bagi nikmat sihat, suruh buat ibadat, kita guna sihat melupakan Allah. Allah bagi sihat, suruh dekat dengan Allah, kita guna sihat jauh lari daripada Allah. Allah bagi akal, suruh mengenal Allah, kita penuhkan akal kita dengan memikir tentang dunia. Allah bagi hati, suruh simpan Allah, simpan akhirat, kita penuhkan hati kita dengan makhluk, penuhkan hati kita dengan dunia. Risau kalau tak ada dunia, tapi tak risau kalau tak taat kepada Allah. Risau tak ada duit, risau tak kaya macam orang, risau tak mewah macam orang lain, risau tak ada kenderaan macam orang lain, risau tak ada pakaian macam orang lain, risau tak boleh makan macam orang lain. Tapi kita tak pernah risau, tak boleh khusyuk dalam solat macam orang tu, orang soleh-soleh lah. Tak ada takut dalam hati terhadap Allah seperti orang-orang tu, kita tak risau pun. Tak ada lagi rasa malu dengan Allah seperti kekasih-kekasih Allah tu, tak risau pun kita. Dosa kita banyak buat setiap hari tapi tak taubat, tak risau pun. Jadi kita banyak khianat, kita hamba yang banyak khianat dengan Allah. Kita bukan amanah, kita banyak khianat dengan Allah. Allah bagi akal, suruh kenal Allah. Allah suruh bagi akal, suruh memikir, memahami hukum hakam Allah, belajar bagaimana cara nak mentaati Allah. Kita gunakan akal kita untuk benda lain. Kita tak amanah. Kemudian apa lagi? Maksudnya kalau Rasul tu bersifat khianat, tak layaklah nak jadi utusan Allah kalau khianat. Macam mana orang nak ikut dia nanti? Macam mana orang nak jadikan dia contoh? Macam mana orang nak jadikan dia idola? Kalau Rasul tu tak bersifat benar, macam mana kita nak contohi dia, akhlak dia? Sebab tu Allah lengkapkan, Allah perhiaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan sesempurna akhlak zahir dan batinnya. Bukan zahirnya sahaja berakhlak, bahkan hatinya pun berakhlak. Kita ni zahir pun tak ada akhlak lagi, hati kita lagilah tak ada akhlak. Mana contoh tak berakhlak? Suka, hasad, dengki, kita tak berakhlak. Hati kita tak berakhlak, tuan-tuan. Kita saling bersangka jahat sesama kita, itu tak berakhlak. Kita pendendam, itu tak berakhlak. Kita suka bersangka jahat, itu tak berakhlak. Tengok hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pemaaf. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam pemaaf, baginda pemaaf. Hatinya penuh dengan akhlak mulia. Hati kita tak. Kalau kita nak ikut Nabi pun ikut zahir, tapi batinnya hati Nabi, akhlak hati Nabi kita tak ikut. Banyak lagi tuan-tuan ni. Umur kita dah tinggal sikit ni. Sempat tidak ni? Sempat ke tidak ni nak buat persiapan mati ni? Sebab besok semua kena tanya. Semua kena tanya. Hati kita tak elok lagi, lidah kita tak elok lagi, mata kita tak elok lagi, telinga kita tak elok lagi. Banyak lagi tuan-tuan. Umur kita semakin pendek, urusan kita semakin banyak. Pun masih lagi heboh tentang dosa maksiat orang tadi. Allah Akbar. Macam mana tuan-tuan? Tak lama lagi kita nak kena humban dalam lubang, tuan-tuan. Tak lama lagi saya, tuan-tuan ni nak kena humban dah dalam lubang tu. Orang galikan lubang tu, kita dihumban kita dalam tu. Dia tinggalkan kita tu seorang diri, tuan-tuan. Macam mana kita nak duduk dalam lubang tu dalam keadaan tak ada persiapan lagi? Sebab tu cepat-cepat baiki hati kita, bersihkan hati kita, hiaskan hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tiru Nabi garanti selamat. Wallahi, siapa yang boleh tiru akhlak Nabi zahir dan batin, garanti selamat dia. Garanti bahagia dia, tentang tak kira lelaki, tak kira perempuan. Bila dia tiru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa nak jadi kekasih Allah,
kena tiru Nabi SAW, kena ikut perintah Nabi SAW. InsyaAllah dia akan jadi kekasih Allah. Yuhibbukumullah. Kamu akan dikasihi oleh Allah, kamu akan jadi kekasih Allah apabila kamu mengikut, bila kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar meraihkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tak ikut apa yang Nabi perintahkan. Banyak lagi tuan-tuan, kita tak mengaji tuan-tuan, anak bini kita ramai yang tunggang langgang tak mengaji lagi. Ya Allah ya Karim. Yang suami-suami syok seronok dengan tanggungjawab mencari rezeki, diri tak belajar agama, bini pun tak belajar agama, anak-anak kita pun tak belajar agama. Macam mana tuan-tuan? Kita nak jawab dalam kubur nanti. Kalau Allah tanya tentang rumah, boleh jadilah rumah lepas dah, pakaian lepas dah, bagi duit bulan-bulan lepas dah no. Bila Allah tanya tentang solat bini kita, akidah bini kita, kebersihan hati bini kita, akhlak bini kita, anak-anak kita, biar kantoi kita tuan-tuan. Kantoi kita tuan-tuan, tak boleh jawab tuan-tuan, sebab kita tak pernah didik. Kita biarkan anak bini kita dengan tak belajar agama. Kita tak belajar agama, anak bini kita pun tak belajar agama. Macam mana tuan-tuan ni? Mari sama-sama kita renung muhasabah diri kita. Kekayaan ni kalau kita dapat sehebat mana pun tinggal tuan-tuan, nak mencarinya berpuluh tahun tapi hilang sekelip mata je tuan-tuan. Betul ke tidak tuan-tuan? Nak kumpul harta, nak kumpul duit ratus-ratus ribu tu makan tahun tuan. Tapi bila mati dia hilang tak sampai seminit tuan. Jadi beringatlah, maksud beringat. Waktu cari harta, cari harta. Bekal dunia, bekal akhirat jangan tinggal sekali-kali. Itulah hikmahnya. Di setiap qaryah ada surau, ada masjid. Di setiap taman ada surau, supaya kita boleh ambil faedah belajar agama. Tak perlu nak pergi ke taman lain, tak perlu nak pergi ke qaryah lain. Dalam taman kita ni pun boleh melepaskan tuntutan fardu ain diri kita dan anak bini kita. Nanti Allah tanya, kenapa tak bersyukur dengan nikmat majlis ilmu yang Allah dah buat? Nanti kita nak jawab macam mana tu? Dulu kita bagi alasan jauh, sekarang dekat dah, dalam taman dah. Apa lagi alasan? Tak ada kenderaan, Allah bagi kenderaan. Sebuah rumah, 2-3 buah kereta, 4-5 buah motor. Macam mana tu? Macam mana? Agak-agak kalau Allah tanya sekarang, apa kita boleh jawab tidak? Tak boleh jawab ni. Kalau sini tak boleh jawab, kat sana lebih-lebih lagi tak boleh jawab. Baik cepat-cepat ni. Terpakat-pakat ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling ingat mengingati. Saling ingat mengingati kepada ketakwaan. Mari sama-sama kita takut kepada Allah, takut kepada Allah, sebab azab yang menanti kita tu, azab yang sangat dahsyat, pedih dia. Tak ada lagi jenis azab, siksaan, kesakitan yang macam tu atas muka bumi Allah ni. Tak ada lagi. Tak ada lagi kesusahan yang kita nak hadap dalam kubur seorang-seorang tu. Jangan buat main tuan. Bukan sehari duduk dalam tu, tak tahulah berapa ratus tahun kita nak duduk dalam kubur tu besok. Kiamat tak tahu bila lagi. Kalau besok kita mati, mulai besok kita duduk dalam liang lahat tu, berapa lama nak duduk tu? Barangkali belasan tahun, barangkali puluhan tahun, barangkali ratus tahun duduk dalam tu. Apa bekalan tu? Nak bawa bekalan buruk ke? Nak bawa bekal buruk? Nak bawa bekal buruk. Cepat-cepat tuan-tuan. Batu ulama pesan, carilah akhirat itu ibarat kamu nak mati besok hari. Besok nak mati dah. Jadi jangan tangguh-tangguh dah. Yang tak belajar, mari belajar. Yang tak mengaji fardu ain, mari mengaji fardu ain. Supaya Allah ada toleransi dengan kita. Mudah-mudahan ada ruang-ruang keampunan, kemaafan daripada Allah untuk kita yang sedang belajar. Allah tahu orang belajar ni dia sedang dalam proses nak baiki. Dia belajar, dia nak tahu, dia nak amalkan, tak boleh dicuba lagi. Itu orang proses orang belajar. InsyaAllah lah ada kemaafan daripada Allah, sebab dia sedang belajar cara nak mengabdikan diri kepada Allah.
Bila sebut sedang belajar, tentu ada salah silap. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Tahu. Hamba-Nya sedang menuntut ilmu, sedang nak berusaha perbaiki diri dia. Nak mengabdikan diri itu pula bukannya mudah, membersihkan hati bukannya mudah. Jatuh bangun hamba dia. Berbanding dengan kita duduk goyang kaki, peluk tubuh, tak ada usaha nak beribadat kepada Allah, tak ada usaha nak baiki. Ni nanti tak dapat toleransi daripada Allah. Tak ada toleransi daripada Allah. Kalau salah, tetap salah. Tak ada kemaafan dah. Sebab apa? Sebab tak nak mengaji, tak nak belajar, tak nak ambil tahu. Sombong, macam dah pandai, macam dah sempurna dah amalan kita. Sifat-sifat hati yang mahmudah tak ada lagi dalam hati kita. Kita buat ibadat, kita sendiri yang runtuhkan ibadat kita. Bukan orang lain yang runtuhkan ibadat kita, kita sendiri. Bukan orang lain yang robohkan amal ibadat kita, kita sendiri yang robohkan. Alangkah tak cerdiknya kita, alangkah bodohnya kita. Sembahyang banyak-banyak, mengaji banyak-banyak, mengajar banyak-banyak, sedekah banyak-banyak, wakaf banyak-banyak, mengumpat. Qiyamul lail banyak-banyak, baca Quran banyak-banyak, berdengki. Itu kerja bodoh kita lah tu yang kita buat. Sebab apa? Hasad, dengki tadi, mengumpat tu semua yang merobohkan, memusnahkan pahala-pahala amal kebajikan yang kita buat berpayah-payah ni. Bukan orang lain. Sebab tu nanti tak boleh nak salahkan orang di hari kiamat, tak boleh. Kita sendiri yang bertanggungjawab dengan dosa dan maksiat kita sendiri. Sebab Allah bagi kita akal fikiran, Allah bagi kita akal. Baik, kemudian fatanah, bijak. Kalau Rasul tu tak bijak, macam mana nak jadi utusan Allah? Macam mana nak jadikan Rasul tu ikutan kalau Rasul tak cerdik? Kemudian tabligh, Rasul tu mestilah menyampaikan sifat yang wajib ada pada Rasul. Jadi apabila ada 4 sifat ni tadi, barulah akal kita boleh membenarkan bahawasanya mereka itu adalah Rasul, utusan daripada Allah. Kalau tak ada keempat-empat ini, sifat terpuji ini, ataupun tidak ada salah satu daripada 4 ni, akal kita tak boleh terima yang dia adalah utusan Allah. Tak boleh. Kemudian dan berperangai dengan perangai manusia yang tidak mengurang akan martabat dan hikmah jadi Rasul itu. Selain daripada 4 sifat yang wajib tadi, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, selain daripada itu, Rasul tu pula harus bersifat seperti sifat manusia, harus berkelakuan, berperangai seperti perangai manusia, tetapi akhlak perangai yang terpuji, yang indah-indah saja tu. Yang indah-indah saja, tak ada yang tak indah akhlak Nabi, perbuatan dia tu, sifat dia tu. Perangai dia, perangai manusia yang ada pada Nabi SAW itu perangai yang indah-indah. Perkataannya, semua tingkah lakunya, cara pandangannya, cara pendengarannya, semua terbaik. Terbaik kan? Dia contoh semua tu ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Elok. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana nak jaga mata? Tengok Nabi. Macam mana nak jaga telinga? Contohi Nabi. Macam mana cara nak bergaul? Contohi Nabi. Macam mana cara bercakap? Contohi Nabi. Semualah pada baginda, ada lengkap. Tak nak komen, tak boleh nak komen. Kekasih Allah. Bertuah kita tuan-tuan. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertuah sangat-sangat. Banyak kemurahan Allah yang kita dapat sebab tumpang tuah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melimpah sampai ke umat ni pun dapat. Banyak ke kita tak sedar kan? Di antaranya apa tuan-tuan? Kita buat dosa, Allah tak turunkan bala serta merta. Kita buat maksiat, Allah tak beri balasan serta merta. Itu di antara kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hari ni kita mengumpat, kalau nak ikutkan Allah kuasa nak bisukan kita. Hari ni mulut kita suka maki hamun orang, Allah Maha Kuasa bisukan lidah kita. Mata kita ini tengok benda maksiat, Allah Maha Kuasa butakan. Hari ni kita telinga kita dengar, pasang telinga, tadah telinga rahsia orang, Allah Maha Kuasa pekakkan telinga kita. Tapi dah Allah sayang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Allah bagi masa, harap-harap mereka kembali bertaubat kepada Allah. Setiap hari tuan-tuan, bukan setiap hari, setiap minit tuan-tuan, Allah bagi kita ni masa supaya kembali kepada Allah. Tapi kita tak nampak, kita tak sedar, kita buat tak tahu. Kita ingat Allah bagi kita masa ni supaya kita boleh ulang-ulang lagi kejahatan kita. Inilah di antara sebabnya kita suka mengulang-ulang dosa. Sebab apa? Sebab balasan daripada Allah itu tidak diturunkan serta-merta. Kalau hari ni kita dengar berita orang tu mengumpat, bila mengumpat Allah tukar, Allah bisukan dia, oh nescaya tak ada dah orang lain berani nak mengumpat. Tak berani, kecoh Siano tu Siano tu kawan kita tu bisu dah. Lepas daripada dia mengumpat, dia tadi terus bisu mulut dia. Oh tak berani anak tu. Padahal Allah Maha Kuasa nak buat, tapi Allah tak kehendak dia begitu. Sebab nak memberi peluang. Itu di antara sifat apa? Kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita dapat. Kemuliaan Allah yang kita perolehi. Di antara apa kemuliaan Allah? Tidak dibalas serta merta dengan terhadap dosa dan maksiat yang kita buat. Itu kemuliaan Allah. Karim, Karim, Allah Maha Mulia. Tapi janganlah kita salah guna kemuliaan Allah tu. Cepat-cepatlah, cepat-cepatlah ambil kesempatan. Bila lagi tuan-tuan? Bila lagi? Cuba kita tanya diri. Pernah tak kita tanya diri? Cuba tuan-tuan ambil masa ambil masa bersendirian. Untuk kita dengan Allah je masa. Tanya diri. Tanya, sampai bila kau nak macam ni? Tanya diri kita tu, nafsu kita tu tanya, sampai bila kau nak macam ni? Apa yang kau dapat dengan sikap kau yang macam ni? Apa yang menguntungkan kau selama ni? Dengan adanya penyakit-penyakit hati yang macam tu dalam diri kau ni, apa yang kau dah dapat? Apa yang dah menguntungkan kau? Tanya diri kita tu. Mesti kena ada satu masa kita nak kena buat macam tu. Mesti kena ada masa kena buat macam tu. Bersendirian, muhasabah, tanya diri kita tu. Wahai nafsu, wahai diri aku, sampai bila kau nak suka mengumpat cerita hal orang? Sampai bila? Apa yang kau dah dapat selama ni? Apa keuntungan yang kau dah peroleh? Apa balasan baik yang kau dah dapat? Tanya. Adakah kau tak takut dengan apa yang Allah ingatkan? Adakah tak takut dengan neraka yang Allah persiapkan? Tanya diri kita tu kan. Mesti kena buat macam tu. Ambil satu masa bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita pada Allah, cerita masalah kita. Jangan cerita masalah dunia kita, cerita masalah akhirat kita. Ya Allah, aku ni miskin, ya. Aku ni miskin adab, aku ni miskin akhlak. Hati aku ni miskin, ya Allah. Hati aku ni tak ada sifat-sifat terpuji langsung. Ni aku merayu kepada Kau, tolonglah ya Allah. Janganlah hati yang penuh kemiskinan ni menjadi bekalan aku nak balik menghadap Kau nanti, ya Allah. Tolonglah, jangan tinggalkan aku, ya Allah. Tolonglah. Macam tu. Pernah tak buat macam tu? Kalau pernah buat, insya-Allah Allah akan ubah kita jadi baik. Allah akan ubah kita jadi baik, insya-Allah. Allah tak akan hampa. Hati hamba yang betul-betul harap nak jadi baik, Allah tak akan hampa. Kenapa Allah tak tolong kita? Sebab kita tak ada harap nak jadi macam tu.
Kita tak ada harap, tak ada impian nak memiliki hati yang bersih, yang baik macam tu. Sebab tu Allah tak permudahkan kita ke situ. Allah kan, bukankah Allah tu tahu hayalan kita, impian kita, hasrat kita? Bukankah Allah tak tahu? Allah tahu semua. Jadi apabila Allah tahu di dalam hati kita tak ada keinginan terhadap sifat-sifat terpuji yang dalam hati yang sedemikian, maka Allah tak akan tolong, Allah tak akan dorongkan. Allah tak akan dorongkan sebab kita tidak ingin dan kita tak bersungguh. Seperti kita bersungguh nakkan benda-benda dunia daripada Allah. Ya Allah, tolonglah, duit tak ada, ya Allah, tolonglah bagi rezeki, sempit rezeki. Tu contoh. Kita minta, betul dah tu, minta kepada Allah, tapi kita hanya minta hal-hal keperluan dunia kita saja. Tentang hal-hal keperluan dunia kita minta sungguh-sungguh dengan Allah. Tapi keperluan akhirat kita, keperluan mati kita, keperluan ibadat kita tak pun pernah minta bersungguh macam tu dengan Allah. Kita tak pernah minta bersungguh-sungguh, ya Allah, jadikanlah aku ni pemaaf, ya Allah, aku nak sangat jadi pemaaf. Pernah tak minta macam tu? Tak pernah kan? Minta tu kan? Bila lagi? Dah lepas mati, tak ada minta sebelum mati. Cuba buat sekali tengok apa yang tuan-tuan rasa. Cuba tuan-tuan buat sekali apa yang tuan-tuan rasa. Yang tak pernah buat, cuba buat sekali. Tengah malam lah, tengah malam waktu hening bening. Sebab tu malam ni sebenarnya waktu yang terbaik untuk kita bersunyi-sunyi dengan Allah Ta'ala. Sebab waktu tu tak ada dah sibuk bimbang dengan makhluk lah, tak ada dah berurusan dengan makhluk waktu siang. Walid ni lah. Malam tu waktu yang sangat-sangat sesuai untuk nak berkhalwat, nak berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritakan segala masalah kita. Bukan kita cerita tu sebab takut Allah tak tahu dah. Allah dah tahu dah cerita kita. Sedia kali lagi sebelum kewujudan kita lagi Allah dah tahu dah. Cuma kita cerita tadi sebab apa? Nak menzahirkan sifat berhajatnya kita kepada Allah. Nak manja-manja dengan Allah. Nak cerita juga sesungguhnya kau dah tahu ya Allah, tapi aku nak bagi tahu juga. Sebab aku ni sangat-sangat harap, hajat sangat dengan pertolongan kau ya Allah. Sesungguhnya kau dah tahu dah sikap aku, perangai aku, akhlak aku. Tapi hari ni aku nak cerita ya Allah, aku nak cerita ni. Aku nak minta cerita habis kan. Jangan sorok-sorok. Jangan sorok-sorok. Cerita habis. Sebab kalau kita tak sorok pun, sebab tetap semua itu nyata pada ilmu Allah. Nyata pada ilmu Allah. Cerita habis-habis. Allah Maha mendengar, Dia akan membalas. Tapi kalau kita cerita dengan orang penuh perasaan pun, orang paling kuat pun, dia ke? Tu je dah Allah. Tapi kalau Allah tak akan hampa kan. Allah akan balas, Allah akan tolong dia. Kalau Allah tahu dia benar-benar hatinya siddiq, hatinya benar nak jadi baik, Allah akan tolong. Allah tak akan kecewa. InsyaAllah sebelum dia mati Allah akan jadikan dia orang, InsyaAllah. Kalau kita nak, kalau kita tak nak, tu tak boleh nak cakap lah. Bila kita sendiri tak sudi nak jadi baik, takkan Allah nak tolong kita. Habis. Usaha untuk menjadi umat yang menggembirakan hati Nabi SAW. Bukan menggembirakan dengan maulid saja. Gembirakan Nabi SAW dengan kita mentaati perintah Allah. Orang-orang hamba-hamba yang mentaati perintah Allah ni menggembirakan Nabi SAW. Sebab semua amalan kita dilintangkan oleh Allah SWT kepada Nabi. Nabi tahu apa yang dibuat oleh umatnya, apa yang dibuat oleh kita. Itu di antara kelebihan yang Allah beri kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangan tanya bagaimana. Itu kebijaksanaan Allah, itu kekuasaan Allah. Jadi apabila hamba tu tadi taat kepada Allah, laki-laki, perempuan, suami isteri taat kepada Allah, Nabi seronok dengan dia. Nabi gembira. Mana dia buat sesuatu yang menggembirakan hati Nabi SAW. Adakah kita tak nak menggembirakan hati Nabi SAW? Kalau orang lain sanggup mengorbankan nyawanya
nak menggembirakan hati Nabi SAW, mereka korbankan nyawa mereka, tuan-tuan. Bukan kata harta, nyawa mereka gadaikan. Nak menggembirakan hati Nabi SAW tu perang Safir. Bukan harta dia, bukan duit, bukan tenaga dia, nyawa dia. Adakah kita tak sanggup nak korbankan yang bukan nyawa, tuan-tuan? Bukannya korbankan ego kita, maafkan semua orang. Boleh tak? Maafkan semua. Jangan simpan dendam. Jangan simpan, jangan seorang punya. Jangan simpan dendam. Siapa pun, orang yang sengaja buat salah dengan kita, yang tak sengaja, yang buat salah belakang kita, tak peduli. Maafkan semua. Maafkan. Ini sempena Maulid Nabi SAW ni. Kita buat benda kerana nak menggembirakan hati Nabi SAW. Bukan suruh korban nyawa pun. Dah korbankan perasaan. Memang pedih, memang sakit. Siapa yang tak rasa sakit ni, tuan-tuan? Tapi ingat, segala kesakitan, kepedihan, keperitan, perasaan dan sebagainya yang kita korbankan demi nak mencari redha Allah, Allah akan balas dengan syurga nanti. Allah tak akan sia-siakan. Allah tahu kita sakit, Allah tahu kita sakit, Allah tahu kita sakit. Maka Allah tak akan sia-sia. Allah Maha baik. Allah tak akan lupakan apa yang kita korbankan, sekecil apa pun. Kalau kita buat benda tu kerana nak Allah redha dengan kita, Allah akan balas. Korbankan. Memang sakit, pedih, tapi demi nak menggembirakan hati Nabi SAW, aku maafkan semua. Serahlah kepada Allah, ya Allah, kau uruskanlah dia. Aku tak ada nak hubung kait, maknanya aku tak nak berdengki, tak nak benda. Aku nak jadi umat yang baik. Mudah-mudahan kau redha, mudah-mudahan aku husnul khatimah. Macam tu, tuan-tuan. Jangan ikutkan emosi kita, nafsu yang suruh berdendam, tak habis-habis, berdengki, supaya kita mati sebagai umat yang penuh dendam. Kita nak bawa hati macam ni menghadap Allah. Kita nak bawa hati ni nanti. Hati ni ke yang kita nak bawa di padang mahsyar besok nanti. Sebab hakikat, maknanya nilai seseorang hamba jadi bukan tubuh badan, di hati. Kalau hati ni akhlak baik, maknanya mulia lagi. Jadi bila lagi, tuan-tuan? Masa tak banyak dah. Masa tak banyak. Kita ni, zohir kita ni selalu buat dosa maksiat sebab masalah hati. Kerana hati kita ni punca ni. Selagi hati kita tak baik, percayalah lidah kita tak akan baik. Selagi hati kita tak baik, mata kita tak akan baik, telinga kita tak akan baik, kaki kita tak akan baik, perut kita tak akan baik. Selagi hati kita tu tak ada sifat-sifat yang terpuji seperti yang disuruh oleh Allah, seperti yang disuruh oleh Nabi SAW. Selagi kita simpan penyakit-penyakit itu, percayalah zahir kita ni takkan taat kepada Allah Ta'ala. Takkan. Jadi bila dah kita, tuan, bila kita dah nampak malaikat maut terpacul depan mata kita, tutup dah segala peluang. Tutup dah. Nak jadi pemaaf, tutup dah. Nak jadi orang yang suka bersangka baik, bila dah nampak malaikat maut depan mata kita, tutup dah. Tutup dah. Bukan besok bila nampak malaikat maut, ya Allah, aku ampunkan semuanya. Dah terlambat. Allah dah bagi kita masa berpuluh-puluh tahun. Bukan sehari waktu, Allah bagi puluh tahun. Allah tunggu kita. Allah tunggu kita nak kembali kepada Allah. Allah nak ampunkan kita. Allah nak bagi syurga kepada kita, tuan-tuan. Apa sangatlah dunia ni, tuan. Yang mana dikatakan oleh Allah apa? Setimbang sayap nyamuk pun. Tak ada nilai sisi Allah. Dunia, kebahagiaan dunia itu apa benda? Tak ada nilai sisi Allah. Jangan dikeranakan benda itu. Jangan dikeranakan yang sementara tadi itu kita tergadai kesenangan akhirat buat selama-lamanya. Jadi nafsu, syaitan, dia akan hasut kita. Dia dengki dengan hamba Allah yang taat. Dia dengki dengan hamba Allah yang taat. Dia dengki. Dia tak puas hati tengok kita semayang, puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, mengaji. Dia tak puas hati. Dia akan cari jalan bagaimana cara nak memusnahkan pahala amal ibadah kita. Sebab tu dibisikkan dalam hati kita supaya jadi pendendam, jadi pendengki, bersangka jahat, ujub dan sebagainya, agar segala kebaikan yang kita dah buat bersusah payah tadi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bagi peluang, jangan bagi
bagi peluang kepada mereka merosakkan akhirat kita, tuan. Ingatkan Allah, ingatkan kelebihan, ingatkan janji Allah. Pegang sungguh-sungguh dengan harapan-harapan yang Allah beri. Allah tak mungkin janji, tuan. Allah akan bayar segala kesusahan kita dengan syurga besok. Tak sudah, tuan-tuan. Duduklah dalam tu bersenang-senang selama-lamanya. Milikilah benda-benda tu kekal selama-lamanya. Milikilah selama-lamanya. Dekat dunia ni, kita miliki apa pun kita akan dipisahkan. Apa yang kita miliki atas dunia semua akan dipisahkan. Tapi bila dia miliki sesuatu di akhirat besok, dalam syurga besok, tak berpisah sampai bila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita, tuan-tuan. Tak mustahil. Jangan kata kita orang perempuan, yang kita orang kampung, kita orang biasa, kita bukan anak tubuh, bukan alim ulama, kita tak ada peluang nak menjadi kekasih Allah. Tidak sekali-kali tidak. Selagi kita tak mati, selagi itu peluang nak menjadi kekasih Allah tu ada dalam tangan kita. Cuma kita nak usaha ataupun tidak. Jadi jangan lepaskan peluang, tuan. Banyaklah mati, tuan. Banyaklah orang mati tak sempat nak buat benda-benda tu. Kalau kata nak minta contoh, berjuta-juta contoh dia. Bukan satu, berjuta. Cukuplah. Usaha nak jadi baik kerana Allah. InsyaAllah. Mau ke tidak? InsyaAllah. Sungguh jangan dusta. Sungguh dengan Allah. Sungguh-sungguh dengan Allah. Buktikan dengan Allah. Bukan suruh bukti pada orang, bukti pada Allah. InsyaAllah Allah akan hampunkan kita. Di malam Jumaat ni berkah, tuan. Berkah, pahalanya dilipat kali ganda. Dan duduk dalam majlis ilmu lagi. Subhanallah. Kemudian kata musannif lagi, jadi perangai yang manusia yang tidak mengurangkan martabat dan hikmah menjadi rasul itu, dan tidak pula bersifat dengan segala lawan yang tersebut. Ada pun sifat perangai akhlak yang tak baik, zahir maupun batin, itu mustahil ada pada Rasul. Tak ada sekali. Hasad, dengki, ujub, sangka buruk tak ada dalam hati Nabi SAW. Zahir ni pun tidak. Maka jumlah yang digerti daripada Muhammadur Rasulullah itu 9. Jadi ada 9 akidah, 9 simpulan iman yang tersembunyi, yang tersirat di sebalik perkataan kita Muhammadur Rasulullah. Bila kita aku mengaku bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah, bermaksud kita adalah orang yang membenarkan Rasul itu bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Kita juga orang yang membenarkan bahawasanya Rasul itu harus berperangai seperti perangai-perangai manusia yang terpuji. Itu maksudnya. Jadi siapa yang mengucap Muhammad Rasulullah, maknanya diterima ke-9 benda tadi. Dan apabila dihimpunkan dengan barang yang digerti daripada makna la ilaha illallah, iaitu 41, nescaya jadilah segala akidah yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan sungguh segala yang wajib dan dengan tidak segala yang mustahil, dan berlaku dan tidak berlaku maksudnya bagi yang harus. Maka semuanya ada 50 akidah, 50 undang-undang akidah, 50 simpulan-simpulan iman yang sebagai wajib ain. Nampak tak, tuan-tuan? Wajib ain, makna kewajipan, kefarduan ke atas tiap-tiap individu, laki-laki dan perempuan. Sama ada dia raja sekalipun, dia raja sekalipun, dia bini raja, dia anak raja, dia anak menteri, dia anak datuk, anak datin, sampailah yang ke bawah sekali, menjadi kewajipan bagi diri kita semua mengetahui 50. Mesti kena tahu satu persatu, secara huraian saja, perinci. Sebab tu wajib kita belajar ilmu tauhid ni, wajib mengaji tauhid. Sebab 50 akidah ni wajib diketahui, dipelajari secara satu persatu. Bukan kata aku beriman dengan 50 akidah tu. Apa dia? Entahlah, tak ada itu. Kena belajar satu-satu. Bagilah kita mengaji dalam kitab ni, semua ada dah. Ulama kata orang ambil daripada Quran, hadis, kita harap besar-besar masuk dalam kitab kecil. Apa lagi beli harga ni baru mencecah RM8 tu.
CD karaoke mahal lagi tu. Chicken chop mahal lagi tu kan? Chicken chop berapa ringgit? RM15. Jangan main-main. Sedap sangat sini. Ada tak orang makan chicken chop dia reti sifat dulu? Ada? Makan chicken chop pandai sifat dulu? Ada? Kalau ada begitu mana kedai ni? Kita pakar-pakar pergi situ, guna duit surau aja. Malah pakar-pakar jemaah kita pergi makan chicken chop situ, pandai ilmu tapi khatam terus. Tak ringgit je kita ni ngaji dah tuan-tuan. Ngaji. Bila lagi? Allah ngaji lah. Allah bagi kita macam-macam dah tuan. Allah tolong kita bagi makan minum, selamatkan anak bini kita. Apa lagi? Bukan Allah suruh duduk surau, tidur surau, mati dalam surau kan. Duduk mengaji kadang-kadang 1 jam seminggu, 2 jam jadi ya. Tu kata ulama, kalau kata seminggu tu kita ada 4 jam kita gunakan untuk belajar berdoa ataupun 3 jam, seminggu ambil 3 jam untuk fiqh 1 jam, tauhid 1 jam, tasawuf 1 jam, dikira orang yang seimbang dah dunia dan akhirat. Bukan syarat kena bagi 168 jam bagi 2, yang ni untuk belajar ilmu dunia ini. Dah. Ulama kata kalau macam tu pun seminggu ada 3 kuliah pada ain yang dibuat, dia dah katakan orang yang seimbang dengan akhirat dah. Bila lagi tuan-tuan? Jadi pakat-pakat ajak kawan-kawan kita tu, ajak kawan-kawan kita, jomlah dia pun tak beli, ajak lagi, jom aku belanja kau. Balik semua kita singgah Tom Yam, jom. Iya, dakwah, ajak tuan-tuan, gunakanlah kepakaran kemahiran kita. Ajak kawan-kawan kita, jomlah belajar, jomlah. Biarlah dia tak peduli pun tak apa. Setiap ajakan kita tu diberi pahala oleh Allah walaupun orang tak layan. Usaha ikhtiar kita tak boleh bagi bekah tuan-tuan. Tapi usaha ikhtiar kita diberi balasan oleh Allah. Jom pakak-pakak mengaji, jom pakak kita belajar, jom mari-mari kita belajar. Supaya besok mudah-mudahan semuanya kita ni dapat bertemu kembali di dalam syurga. Sedih tak besok tuan-tuan bila kita tengok dalam syurga ada kawan-kawan kita yang tak ada, jiran kita tak ada, kenalan kita tak ada, dapat khabar di sebelah sana, ataupun saudara mara kita, ataupun adik-beradik kita. Sedih kan? Sedih kan? Jadi untuk sama-sama nak selamat, mari kita pakak-pakak kita belajar. Sebab Allah janji dah kan, siapa duduk dalam majlis ilmu, Allah akan mudahkan dia masuk syurga. Kita tak nak Allah mudahkan kita masuk dalam syurga? Kita nak Allah payahkan? Kita tak nak Allah tolong? Allah janji Allah tak mungkir. Allah kata siapa yang duduk dalam majlis ilmu, siapa yang melangkah berjalan tujuan nak belajar ilmu akhirat dengan hati yang ikhlas, Allah akan mudahkan dia jalan masuk syurga. Allah akan mudahkan. Allah yang janji, pemilik syurga itu sendiri yang janji. Dah kita nak percaya janji siapa lagi? Bukan saya yang bagi jaminan tu, dah Allah yang memberi jaminan. Siapa-siapa Nabi kata dalam satu hadis, kalau nak tengok muka-muka orang yang Allah akan selamatkan daripada dibakar oleh api neraka, muka-muka yang Allah akan merdekakan daripada api neraka, tengoklah muka-muka orang yang tuk-tuk guru, alim ulama yang mengajar agama tu, tengoklah muka-muka tu. Itulah dia di antara muka-muka yang Allah akan selamatkan daripada api neraka besok. Dan kau tengok muka-muka orang yang menuntut ilmu, itulah dia muka-muka dia. Nabi kata tentang Nabi tak bohong. Dah kita tak nak ke masuk dalam kumpulan tu? Sedangkan peluang tu ada depan mata kita, ada dalam taman kita, ada dalam qaryah kita tuan-tuan. Adakah kita tak nak? Jangan sombong tuan-tuan. Jangan sombong. Jangan sombong. Semuanya 50 akidah. Cuba kita tanya, baik lelaki baik perempuan, kita tanya, dah tahu belum 50 ni? Kalau kita dah tahu, tanya bini kita, dah tahu belum 50 ni? Sebab dia pun mesti kena tahu 50. Kita suami pun kena tahu 50 ni, dia bini kita pun dia kena tahu 50 ni juga. Sebab kita ni besok pakak-pakak semua kena tanya tentang Allah bila kita mati. Anak-anak kita bagaimana pula?
Ini bahagian tauhid tuan-tuan. Yang fiqahnya lain, yang tasawufnya lain, yang Qurannya lain, tajwidnya. Dengan jalan tafsir, nampak tak tu? Dengan jalan tafsir maknanya dengan jalan hurai satu-satu. Bahkan sekalian akidah yang wajib bagi Allah Ta'ala dan yang mustahil atas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terhingga itu digerti, dipaham semuanya daripada dua kalimah yang tersebut itu. Dua kalimah syahadah lah. La ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di antara maksud yang tersirat di sebalik ikrar kita itu, sumpah kita itu, janji kita itu, penyaksian kita itu, ni dah 50 akidah ni yang paling dasar sekali, yang tak dapat tidak mesti kena tahu. Walhal maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu maksudnya tidak berkesudahan, tak berkesudahan kerana Allah Ta'ala itu memiliki segala sifat kesempurnaan yang tidak terhitung banyaknya. Maha suci daripada segala sifat sifat kekurangan, maha suci daripada segala jenis sifat kekurangan, maha suci zat Allah. Jadi maksud hakikat maksud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu tidak ada batasannya, tak berkesudahan maksud. Tapi yang 50 ni yang tak dapat tidak, yang paling minimal sekali, yang kita mesti kena faham, mesti kena tahu, mesti kena ambil tahu, baik lelaki baik perempuan, kena tahu siapa pun dia. Habislah. Barangkali kerana itulah dijadikan oleh Allah Ta'ala pokok dan pendahuluan bagi seseorang yang kafir yang menghendaki masuk kepada agama Islam. Barangkali dengan sebab berhimpunnya segala akidah tadi yang 50 tadi di dalam perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barangkali dengan sebab itulah Allah Ta'ala memerintahkan barang siapa yang nak menjadi umat Islam, nak jadi orang Islam, dia kena mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai isyarat yang dia terima 50 perkara ni paling tidak. Jadi mana-mana mu'allaf yang baru masuk Islam, bila dia dah bersyahadah, dia wajib mengaji juga sifat itu supaya dia boleh memahami dan menghayati apakah maksud yang tersirat di sebalik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan sekadar terjemahannya, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu utusan Allah, itu alih bahasa, itu terjemahan, bukan maksud dia. Ni di antara maksud dia. Wallahu a'lam. Faidatul, cukuplah sebuti dia. Faham tahu dah, gelisah dah nak balik dah lah. Kambing tak ada, balik lambat pula. Kalau kambing ada balik lambat tak ada. Kambing tak ada, balik lambat pula. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, dengan berkat malam Jumaat ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah terima kita semua. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa kesalahan kita, anak bini kita semuanya tak terkecuali, ibu bapa kita yang dah mendidik kita, menjaga kita dengan penuh kasih sayang, banyak berkorban untuk kita. Mudah-mudahan ibu bapa mertua kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, semuanya yang mendoakan kita dalam diam, semuanya yang tak baik dengan kita, yang tak senang dengan kita, yang selalu umpat-umpat kita, yang selalu berdengki dengan kita, yang ada dendam dengan kita, moga-moga Allah ampunkan sekaliannya. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita hati yang baik, akhlak yang baik, yang isteri dijadikan isteri yang taat, yang solehah, yang suami dijadikan suami yang soleh, yang bertakwa, yang bertanggungjawab, yang penuh kasih sayang, yang anak-anak dijadikan anak-anak yang taat kepada ibu bapa, beradab, berakhlak. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita semua anak-anak yang soleh, yang solehah, berjaya dunia akhirat, yang menyenangkan hati kedua ibu bapa insya-Allah.
insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita, keturunan kita alim ulama, wali-waliullah. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberi kepada kita rezeki yang halal, lagi luas, lagi berkah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semuanya kesihatan, keafiatan yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah sentiasa menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi lah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutub wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. InsyaAllah nak ambil wuduk, boleh ambil wuduk lah sekejap. 5 minit. Masih kat kedai tak ada kot yang baru kan? Tak ada tengok. Cuba riki-riki buat ada yang tulisan terang-terang sikit. Dia baik? Tulisan dia kembang tak? Ni. Tolong saya buat balik lah. InsyaAllah. Boleh angkat. InsyaAllah. Salli ala sayyidina Muhammad. Gaji sore berapa dua? Oh, tak. Sore. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. InsyaAllah. Boleh? Bang, sihat oi? Mana mat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada sedikit pengumuman bagi tuan-tuan hadirin hadirat rahimahullah. InsyaAllah mulai bulan 10 kita kata setiap minggu pertama, minggu ketiga, hari Ahad pukul 9.30 pagi InsyaAllah saya akan ada buat kuliah 2 hari Masjid Putih, bukan Masjid Putih, bukan Masjid Tami. Nanti saya confirm balik. Katanya bulan 10 hari bulan minggu pertama jadi tiga. Kuliah 2 hari 9.30 pagi kita tauhid sebenarnya. Lepas ni kedua orang. Ciri-ciri Lepas tu 24 ni. Itulah tolong sampai-sampai kan pakat-pakat ramai kan. InsyaAllah mudah-mudahan Betul tak? InsyaAllah. Okey, ya. InsyaAllah iqamatus solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.